اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضل بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji-pujian dan kesyukuran terus menerus kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana seperti biasa, pada pagi ini Allah Ta'ala pilih saya lagi. Dan Allah Ta'ala pilih kalian sekali lagi untuk kita bersama-sama dalam mendengar nasihat yang datang ia daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Untuk apa tuan-tuan? Tulis di ruangan komen untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam keadaan ada perkara yang Allah Ta'ala simpan, dalam keadaan ada perkara yang Allah Ta'ala rahsiakan. Dan suatu situasi kita kena bersyukur, satu situasi kita kena redha, satu situasi kita kena memperbanyakkan muhasabah. Kerana apa tuan-tuan? Bukan semua benda Allah Ta'ala bentangkan kepada kita di pihak dunia ini. Kerana insyaAllah pada pagi ini kita akan mendengar satu nasihat yang bertajuk Allah merahsiakan 6 perkara dalam 6 hal. Tulis di ruangan komen, Allah merahsiakan 6 perkara dalam 6 hal. Maknanya apa? Bayangkan kalau Allah Ta'ala tak rahsiakan benda ni. Bayangkan dulu, agak-agaklah apa yang akan berlaku kalau Allah Ta'ala tak rahsiakan benda ni tuan-tuan. Sama ada kita menjadi lebih baik, wallahu a'lam, ataupun sama ada kita menjadi lebih rosak. Dua je. Sama ada kita menjadi lebih baik atau kita menjadi lebih rosak. Yang menjadi lebih baik itu macam mana? Contoh, antara perkara yang kita akan baca nanti, Allah Ta'ala merahsiakan redanya dalam perbuatan taat. Contohlah setiap kali kalau kita buat ketaatan, Allah Ta'ala tunjuk, Allah Ta'ala nyatakan redha tu macam mana. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang semakin taat. Mudah-mudahan. Tetapi ingat, ada juga benda yang Allah Ta'ala rahsiakan. Kalau Tuhan buka kepada kita, ditakuti akan merosakkan dirinya kita. Di antaranya apa? Perkara yang sama. Kalaulah setiap kali kita buat taat, Allah Ta'ala buka keredaan kita, keredaannya. Allah Ta'ala buka rahmatnya. Dan ditakuti kita menjadi sombong kepada makhluk. Nampak tak? Setiap benda tu ada pro and con. Setiap benda tu ada baik dan buruk. Sejauh mana kita ada ilmu dan sejauh mana kita berhadapan dengan perkara-perkara begini, dan sejauh mana kita menjadikan ia sebagai suatu impak ataupun kesan dalam perjalanan kehidupan kita pada hari ini. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan yang terus like, share dan tag nama orang yang anda sayang atas nama dakwah. Yang mudah-mudahan dengan kesungguhan tuan-tuan melakukan dakwah, istiqamahnya tuan-tuan melakukan dakwah, Allah membalasi dengan redanya, Allah membalasi dengan rahmatnya
walaupun itu merupakan satu rahasia. Kadang-kadang tunggu juga macam mana, apa tanda-tanda Tuhan redha aku ni? Apa tanda-tanda Tuhan rahmati aku ni? Jadi insyaAllah kita akan jawab pada pagi ini, supaya dalam satu situasi kita memperbanyakkan bersyukur, dalam satu situasi kita memperbanyakkan muhasabah. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat yang berada di Telegram Khusyuk Israel, kita akan mendengar satu nasihat daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkenaan Allah merahasiakan 6 perkara dalam 6 hal. Qala Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, "Inna Allaha katama sittatan fi sittatin." Artinya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 hal. Ada sahabat-sahabat di Telegram, kalau ada buku nota boleh tulis. Sahabat-sahabat di page, ada boleh tulis di ruangan komen. Kata Nabi, kata Sayyidina Umar, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyembunyikan 6 perkara ni dalam 6 hal. Apa dia? Yang pertama tulis, katmar rida fi ta'atin. Katmar rida fi ta'atin. Kataman ke kitaman? Baik, tak apa. Yang pertama tulis, sesungguhnya yang pertama sekali Allah Ta'ala telah merahasiakan redanya di dalam perbuatan taat. Allah Ta'ala merahasiakan redanya dalam perbuatan taat seorangnya hamba. Mengikut Amirul Mukminin, keredaan dalam ketaatan maksudnya agar manusia bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan semua ketaatan dengan harapan dapat menemukannya. Kita tidak boleh menghina ketaatan ataupun amal soleh, sekalipun sangat kecil dan nampak remeh-temeh, kerana barangkali keredaan Allah Subhanahu wa taala ada di dalamnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebab tu orang dulu tuan-tuan, sebutir nasi pun dia jaga. Betul ke betul Kak Long? Betul ke betul Hajah Maskana? Orang dulu sebutir nasi, dah, Nurul Atiqah, Erbi Hebi, dah, Azita Mu'in, orang dulu sebutir nasi dia jaga. Dah, dia kutip, sebab apa? Aku tak tahu mana satu yang berkat. Aku tak tahu. Boleh jadi yang masuk dalam perut, yang dah 2-3 suap, belum tentu lagi berkat, belum tentu. Kalau berkat, syukur. Sebab apa? Ni, keredaan Allah Ta'ala itu, keberkatan Allah Ta'ala itu benda yang dirahasiakan. Dalam satu situasi kita melakukan taat. Sebab tu saya kata benda ni ada pro and con. Kalaulah Allah Ta'ala nyatakan, setiap kali kita buat taat, gedebak jatuh 5,000. Tanda Allah Ta'ala rahmat. Contoh, setiap kali kita sujud, lipat-lipat tikar sejadah, ada 10,000 dekat bawah sejadah. Tanda kita redha, tanda Allah Ta'ala redha, mathalan. Ataupun habis je solat, rasa wallahualam, kita nak bayangkan pun tak boleh. Cuma gambaran apa yang hamba nak beri faham. Kalaulah sekiranya Allah Ta'ala nyatakan redanya itu dalam setiap taat, tuan-tuan, sama ada 2. Kemungkinan tu pasti berlaku. Sama ada kita menjadi semakin taat, ataupun kita menjadi semakin alpa, ataupun lalai, ataupun sombong. 2 sahaja. Dah? Kalau orang tu bijak, makin dia buat, dia makin nyata rahmat Allah. Makin nampak kebesaran Allah, dia semakin taat. Terima kasih Nur Lidah Ismail. Rezeki anak-anak pondok. Doakan tuan-tuan, insyaAllah bulan 9 ni pelajar pondok kami dah boleh masuk balik ke madrasah. Berapa bulan dah belajar online. Yang masuk tak masuk, masuk-masuk tekan Google Meet, tekan Zoom, lepas tu dia tutup kamera. Entah dia tidur ke, kita baik sangka je lah anak-anak ni, budak-budak ni kan. Sambung. Yang kedua, boleh jadi bila Allah Ta'ala nyatakan redha dia, Allah Ta'ala nyatakan rahmat dia tuan-tuan, boleh jadi kita semakin sombong. 2 perihal ni memungkinkan berlaku. Sebab apa? Aku buat ni Allah Ta'ala redha aku, Allah Ta'ala rahmat aku, terasa benda ni. Sebab itulah kenapa terjawab pada hari ini, setengah-setengah benda ni Allah Ta'ala rahasiakan. Antara yang pertama sekali apa dia? Allah Ta'ala merahasiakan redanya dalam ketaatan. Jadi, perkara yang kita boleh ambil faedah daripada nasihat yang pertama ni tuan-tuan, dengar baik dah. Yang pertama sekali, setiap amalan cari redha.
Sebab tu kalau kalian perasan, setiap pagi, setiap masa, setiap program, setiap keadaan, saya akan mengulang ayat Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, kepada engkau maksudku dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Hidup kita nak cari redha Allah Ta'ala semata-mata. Kalau kalian lebih fokus, insya-Allah dia akan menjadi satu tujuan yang begitu hebat. Dan ingat, dalam keadaan mencari redha, hari ini terjawab. Perkara itu benda yang Allah Ta'ala tak nyatakan. Maka termasuk daripada rahsia Allah Ta'ala. Yang pertama apa dia? Dirahasiakan redanya di dalam perbuatan taat. Maka kita akan terus buat. Terus buat. Terus buat. Dah? Jelas ke jelas? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah lagi Allah Ta'ala rahasiakan dalam 6 hal? Wa kitmal ghadabi fi ma'siyatin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Tulis tuan-tuan. Ini termasuk daripada doa Nabi SAW. Apa dia? Wa kitmal ghadabi. Allah Ta'ala menyembunyikan kemarahannya fi maksiatin. Di dalam perlakuan maksiat. Apa dia? Allah Ta'ala sembunyikan marah. Allah Ta'ala simpan ghadab dia tu dalam keadaan kita melakukan maksiat. Kita belajar sejarah. Sejarah ni benda yang tidak, benda yang sesuatu perkara yang fakta, yang tak dapat tidak, satu perkara yang perlu kita menilai dan merenung untuk kita baiki diri kita. Tuan-tuan maklum kan, bagaimana zaman-zaman dahulu, kalau dilakukan maksiat, maka Allah Ta'ala turunkan kemurkaannya on the spot. Sejarah telah membuktikan bagaimana dibinasakan kaum Ad, dibinasakan kaum Samud. Dan sejarah telah membuktikan macam mana Tuhan terbalikkan dunia sekejap je tuan-tuan, kun fayakun. Maka hari ini bersyukur sekejap dengan berkat doa Nabi SAW. Antara doa yang Nabi minta apa dia? Ya Allah, kalaulah aku buat salah, buat dosa, janganlah engkau turunkan kemarahan on the spot. Allahumma salli ala Muhammad. Syukur tuan-tuan. Maka ia menjadi perkara rahsia yang Tuhan simpan. Antara doa Nabi yang Allah Ta'ala minta, yang Nabi minta bukan Tuhan tak kabul, tapi Allah Ta'ala ni bijak cara mengkabulkan. Antaranya apa? Ya Allah, aku nak rasa ni, bagilah umat aku ni, kalau mereka mati besok, supaya mereka tak merasakan sakit kepada mati, biar aku rasa semua. Ni juga antara doa Nabi. Yang ni Allah Ta'ala bukan tak perkenan, Allah Ta'ala beri dengan cara yang lain. Jadi kembali kepada bicara kita pada hari ini. Berkata musannif, kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kemaksiatan. Maksudnya agar manusia menjauhi kemaksiatan. Kita tidak boleh mengambil ringan akan kemaksiatan, sekalipun sangat kecil, kerana takut-takut di dalamnya terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam Ami Amir. Jadi perkara yang kedua untuk kita muhasabah pada hari ini, ayuh kita berjaga-jaga. Daripada benda yang kecil pun jaga takut-takut. Di sini boleh jadi ada kemurkaan Allah. Jadi tuan-tuan nak tak saya share satu ilmu? Cuba kita convert. Sebab ilmu converter ni antara ilmu yang kami bantu dalam program interaktif Cinta Solat. Ilmu converter ni kalau tuan-tuan bijak. Terima kasih kepada Hermawati. Syukran jazilah khairan rezeki untuk anak-anak pondok kami. Ilmu converter ni, bila mana kita pandai gunakan ia dengan teknik yang betul, kadang-kadang dia banyak membantu diri kita. Banyak membantu. Sebagai contoh, istilah apa tu? Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ni dalam fiqh kan ada 5 hukum. Wajib, harus, sunat, haram, makruh. Contoh kan? Makruh. Simple je. Dari sudut fikih, bila mana benda tu makruh, kita namakan sebagai makruh. Contoh, apa dia? Makan petai. Makruh. Kalau tuan-tuan nak convert ia kepada suatu yang lebih interesting, suatu yang lebih best, supaya macam mana cara aku nak jaga diri aku, supaya tak buat benda makruh. Tukar perkataan makruh kepada ni Tuhan benci. Makruh ni
Dia tak haram, tapi benda yang Tuhan benci. Ni kalian jelas ke jelas ni? Zurairna, me, myself. Adakah kalian jelas? Jadi, bila kita dapat convert daripada perkataan makruh kepada benda yang Tuhan benci, maka automatik perasaan kita akan berbeza, penjiwaan kita akan berbeza, dan insya-Allah tindakan kita mula berbeza. Alah, makruh je, bukan selalu masalah. Memang tak salah. Saya tak kata salah. Cuma saya kata macam mana kita nak belajar convert otak kita supaya kita lebih berjaga-jaga. Terima kasih Nur Hayati. Dah. Sama juga apa benda makruh. Makruh dari sudut fikih, buat tak berdosa, tinggal dapat pahala. Betul ke betul? Tetapi dari sudut tasawuf, benda yang Tuhan benci, benda yang Tuhan tak suka. Cuba convert. Tuhan tak suka ni. Kalau sebut makruh, kita akan kata alah makruh je. Kalau kita kata apa tu? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, benda Tuhan benci, Tuhan tak suka ni. Baik, sama juga benda tadi. Cuba tuan-tuan convert, belajar converter. Kalau nak belajar lebih detail, nanti kami bantu tuan-tuan. Minggu depan, nanti lepas 34 Ogos kita ada program nak baca solat edisi klasik. Ni semua saya nak ajar ilmu converter, nak bantu tuan-tuan. Itu secara program. Sebab Santapan Rohati ni 1 jam. Program ni 2 hari. Banyak benda saya boleh ajar. Betul Tuan Haji Yasin, Allah benci. Baik. Sama juga, kalau tuan-tuan nak buat taat, cuba ubah daripada taat kepada redha. Kalau tuan-tuan nak buat maksiat, cuba tukar maksiat dengan marah. Jelas ke jelas? Cuba try buat dulu. Convert daripada suatu keadaan ataupun satu situasi yang lebih menggetarkan hati. Bila nak buat je, contohlah, kalau bahasa lama, kau ni tak letih ke buat maksiat? Contoh, itu bahasa lama. Kita convert bahasa baru. Contoh, ni, engkau suka ke Tuhan duk marah hari-hari ni? Suka ke Tuhan duk marah hari-hari ni? Nampak? Sehari, sebab bila telinga kita ni dah dengar lali maksiat, boleh jadi dua. Sama ada kita semakin takut atau kita semakin lalai. Alah, dah hari-hari dengar. Dari dulu pun buat tak ada apa-apa pun. Dari dulu pun buat tak ada pun azab turun. Mula sombong. Dari dulu pun aku menipu. Contoh, tak pernah pun Tuhan sekat rezeki aku. Allahu Akbar. Itu kalau kita memandang dari sudut perspektif maksiat. Tapi kalau kita ubah, convert kepada ini kemurkaan Allah, ini Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan murka, Tuhan marah. Maka saya yakin insya-Allah perkataan ini membantu tuan-tuan untuk kita menjadikan diri kita lebih baik dan semakin baik. Jelas ke jelas? Kalau jelas, tolong type jelas di ruangan komen. Juga sahabat-sahabat yang berada di Telegram. Habis, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga. Pada tuan-tuan yang baru masuk live, kita masih lagi membincangkan berkenaan 6 perkara yang Allah Ta'ala rahasiakan dalam 6 hal ataupun keadaan. Dan Allah Ta'ala bijak dalam mengatur perkara begini untuk menjaga diri kita. Yang ketiga apa dia? Wa kitma lailatul qadri fi syahri Ramadan. Yang ni kita dah maklum. Disembunyikan akan Lailatul Qadar di dalam malam-malamnya Ramadan. Di dalam malam-malamnya Ramadan Allah Ta'ala sembunyi. Allah Ta'ala tak bagi tahu. Siapa yang dapat rasa, siapa yang dapat faham, siapa yang mengalami situasi, adakah malam itu juga orang lain mengalami? Wallahu a'lam. Sebab dia termasuk daripada perkara rahasia. Bila sebut rahasia tuan-tuan, dengar, rahasia ni dua dengar dengan baik. Ni ilmu rahasia. Bila sebut rahasia, adakah perkara itu tidak boleh diketahui? Cuba jawab sekejap di ruangan komen. Contohlah tuan-tuan, orang yang dipegang amanah. Ni, aku simpan rahsia dekat kau ni. Jangan bagi tahu orang. Tolong jawab dulu. Adakah bila mana kita menyebut istilah rahasia, adakah perkara tu orang lain tak boleh tahu? Ustaz Soleh kita ada pada pagi ni. Ahlan wa sahlan. Marhaban bik. Memang perkara ni Allah Ta'ala rahasiakan. Adakah rahsia ni boleh diketahui? Ataupun tak boleh diketahui? Allah Ta'ala tak bagi tahu terus. Cuba tuan-tuan jawab atas dasar realiti kehidupan kita yang sekarang. Ada jawapan dah?
Hermawati, dah Ustaz. Syukran jazilah khairan jazak. Terima kasih kepada tuan-tuan yang terus like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Hafizi kata boleh. Nia Azmaniyah kata boleh. Betul. Makna rahsia itu tidak boleh dikhabarkan kepada yang bukan ahlinya dan yang bukan diamanahkan dia. Betul? Memanglah dia tetap rahsia. Contoh, ni aku cerita dekat kau seorang je ni, kau jangan cerita dekat orang lain. Dah? Tapi, ada tapi. Dah? Tapi, kalau si Anu tu tanya, kau ceritalah. Maknanya, walaupun kita diamanahkan untuk menyimpan rahsia, ada suatu keadaan si pemberi rahsia saja boleh tahu balik, ataupun dia bagi ke lapangan. Dah? Tengoklah kalau ada orang tu tanya, yang ni kau boleh bagi tahu, yang ni kau boleh bagi tahu, yang ni kau boleh bagi tahu. Orang lain tak payahlah. Orang lain tak payah. Bermakna orang-orang yang disebut namanya, kau ni boleh cerita orang ni. Contoh, rahsia kan? Sama juga tuan-tuan. Allah Ta'ala ni memang dikata rahsia. Tetapi adakah Allah Ta'ala tak bagi tahu terus? Tak. Ahlinya, mana yang Tuhan nak bagi tahu, yang Allah Ta'ala rasa layak bagi tahu, Tuhan bagi tahu. Mana yang Allah Ta'ala rasa orang ni mampu untuk menerima akan dia, mampu memahami, Tuhan bagi tahu. Sebab rahsia bukan Tuhan tak bagi tahu terus. Ni contoh dalam memahami istilah rahsia. Sama juga masalah redha. Sama juga masalah murka. Tuan-tuan, kadang-kadang Tuhan buka juga. Dalam program-program yang lalu, saya ajar berkenaan macam mana kita nak merasai bahawa amalan yang kita lakukan Tuhan redha. Allahumma salli ala Muhammad. Memang tajuk asalnya rahsia. Waalaikumsalam Aisyah. Tetapi perlu diingat, kalau Tuhan berhak nak bagi tahu, walaupun rahsia dia, Tuhan boleh bagi tahu. Habis. Jelas kan? Jadi yang ketiga, secara teorinya, Lailatul Qadar itu merupakan satu rahsia. Secara hakikinya, kalau orang tertentu Tuhan nak bagi tahu, Tuhan boleh bagi tahu. Sebab apa? Tak ada siapa-siapa pun yang beri amanah kepada dia untuk pegang rahsia. Sebab dia Tuhan yang mutlak. Dan Allah Ta'ala juga lebih maklum kepada siapa yang dia nak maklumkan. Jelas? Sebab Tuhan tu bijak dalam perencanaannya. Wallahu'alam. Habis perkara yang ketiga. Habis. Yang keempat. Wa kitma awliyaihi fima bainan nasi. Tulis. Apakah lagi perkara yang Allah Ta'ala rahsiakan pada orang awam? Tuhan rahsiakan belaka. Melainkan ahlinya sahaja diberi faham. Tak nak ke jadi ahlillahi ta'ala? Cuba tulis di ruangan komen. Sahabat-sahabat yang berada di Telegram, tuan-tuan ni tak ada ke cita-cita nak menjadi ahlillahi ta'ala? Sebab tu tolong tengok balik 101 impian. Dan saya suka ulang benda ni tuan-tuan, sebab impian ni benda free. Tulis. Dan bila sebut tulis, tolong refresh balik, tolong tengok balik. Apa 101 impian aku nak jadi dekat dunia ni? Antaranya, jadilah fikir nak jadi wali ke, nak jadi soleh ke, nak jadi yang dikatakan ahlillahi ta'ala. Salah tak kita minta? Tak salah. Itu impian aku nak duduk dekat dunia. Sebab dekat syurga, pangkat-pangkat ni dah tak ada. Dekat akhirat, pangkat-pangkat ni dah tak ada, tuan-tuan. Pangkat-pangkat ni dah tak ada. Dekat akhirat besok. Cuma dinisbahkan kepada ahli ni, masuk syurga ni. Dinisbahkan kepada ahli ni, masuk syurga ni. Dah pakat masuk, sama belaka. Malaikat berbeza kita dengan Rasul, berbeza kita dengan Nabi-Nabi SAW. Habis. Yang ketiga tulis. Wa kitma awliyaihi fima bainan nas. Apakah perkara yang Allah Ta'ala sembunyikan dekat dunia ni? Merahasiakan wali-walinya di tengah-tengah manusia. Tulis nombor 4. Tuan-tuan, wali-wali ni Tuhan simpan. Tuhan simpan, Tuhan rahsiakan. Tak pernah kita jumpa orang soleh. Bahasa mudah, tak pernah kita jumpa wali. Tiba-tiba dekat dahi dia bercahaya tulis wali Allah. Tak ada. Tak ada. Tetapi pada waktu yang sama, saya ulang balik. Kalau kita tengok pula perkataan-perkataan as-sahabah yang lain, hanya wali mengenal wali. Hanya wali mengenal wali. Bermakna, saya ulang balikkan, secara teorinya benda ni rahsia. Secara hakikinya,
Allah Ta'ala boleh bagi faham kepada ahlinya. Saya ulang kali kedua. Secara teorinya, dia rahsia. Secara hakikinya, Allah Ta'ala boleh buka. Dah? Contoh, saya bagi contoh paling mudah. Tonton pergi mahkamah. Masuk mahkamah. Lepas tu kita akan sumpah. Kan? Yang bahawa saya akan berkata dengan benar. Dalam apa jua keadaan. Contoh. Maka berlakulah persidangan. Bila berlaku persidangan dalam kamar mahkamah, tuan-tuan, apa yang berlaku selepas tu? Maka pendakwa raya akan bertanya begini. Lepas tu boleh tak dia kata macam ni? Hakim, benda ni rahsia lah. Kalau saya cerita nanti membukakan aib. Contoh. Selesai tak masalah? Selesai ke masalah? Dah. Bukan masalah rahsia tak rahsia. Dalam satu situasi, kadang-kadang benda ni perlu dikeluarkan. Sama juga masalah wali tadi. Dalam situasi yang global, yang dalam keadaan situasi yang normal, Allah Ta'ala simpan. Yang dikatakan wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah, Allah Ta'ala rahsiakan. Supaya apa? Pertama, menjaga akidah kita dan tauhid kita kepada Allah. Kalaulah tuan-tuan nyata nampak wali-wali Allah ni, takut-takut dah, kita ta'assub, kita berpegang, kita bertolong kepada wali lebih daripada Allah. Dah. Sebab tu tuan-tuan kalau belajar tasawuf, cuba tulis perkataan ni, mencari adat. Saya rasa benda ni bagus saya huraikan sekejap. Tulis perkataan ni, mencari adat. Dapat sahabat-sahabat di Telegram? Apa dia mencari adat? Mencari adat ni satu kelakuan yang dilakukan oleh wali-wali, orang alim, orang soleh yang tak kena dengan adat manusia. Adat kebiasaan. Adat hafizi, bukan adab. Bagus. Hafizi tulis tu kalau salah saya nampak saya tegur. Mencari adat. Makna mencari adat ni mudah. Orang biasa tak buat, dia buat. Tulis. Apakah hikmah Allah Ta'ala buat mencari adat ini? Untuk menjaga dua-dua pihak. Pertama, menjaga kita, yang menjadikan ulama, yang menjadikan orang soleh sebagai sandaran. Yang kedua, nak menjaga para-para awliya tu sendiri. Bayangkanlah kalau para-para wali ni baik semua. Bayangkanlah kalau para-para wali ni tak buat benda pelik-pelik. Bayangkanlah kalau para-para wali ni cakapnya baik, perangainya baik. Agak-agak apa berlaku pada kita? Allah, kita akan ta'assub kepada awliya lebih kepada Allah. Saya bagi contoh macam mana mencari adat. Contoh dah. Tok Kenali berjalan tak pakai slipper. Orang kata gila tak? Orang kata gila tak? Gila dia ni. Jalan tak pakai slipper. Pakai pun lebih kurang. Dah. Kata wali. Kata orang soleh, takkan adab tak ada. Dah, Allah Ta'ala zahirkan dia begitu supaya kita ada nampak kekurangan sedikit. Waktu saya belajar di Fatani bersama Tok Syekh Fakir Daud, Tok guru saya ni duduk di Mekah 30 tahun. Bukan 3 tahun tuan-tuan, 30 tahun. Kalau ikut tak nak balik dah ke Thailand. Memang nak menetap di sana. Rumah ada, tanah ada, anak-anak lebih kurang 22 orang. Semua boleh kata beranak dekat Mekah. Keluarga besar. Dah. Tapi bila balik ke Malaysia, bila balik ke Thailand, dia buka pondok. Apa perkara mencari adat yang Baba Daud dia buat? Isap rokok sehari 2 kotak. Danghil. Tak main rokok Thailand ni, tak main tuan-tuan. Dah. Danghil sehari 2 kotak. Kata Tok Guru tasawuf, takkan isap rokok? Masalan. Dah, takkan isap rokok. Dah. Ada orang ulama kata rokok haram dan sebagainya. Baik, satu. Yang kedua, Baba Daud ni kalau semayang jenis tak pakai baju. Aurat tutup. Kain tu dia naik tutup pusat. Dah. Pakai kepiah, pakai serban. Baju tak pakai. Allahu Akbar. Mencari adat tak? Mencari adat. Dah. Yang ketiga, Baba Daud ni kalau dia singgah dekat mana-mana kedai makan, pergilah mana-mana pun. Sampai dekat kedai makan tu, dia akan bentang sejadah dekat tengah-tengah kedai makan tu, terus takbir. Allahu Akbar. Sembahyang hajat 2 rakaat. Dia tak peduli orang tengah tengok bola ke, orang tengah bersembang dekat kedai ke, orang tengah makan ke,
TV berbunyi ke, semua tu tak mengganggu diri dia tuan-tuan. Pelik kan? Ni dia panggil mencari adat. Pergilah mana-mana kedai makan. Dia tengok anjung, dia pergi masuk kedai makan tu, tengah-tengah kedai, dia bentang sejadah, Allahu Akbar. Sembahyang hajat 2 rakaat. Habis sembahyang hajat 2 rakaat, doa. Sat lagi tuan rumah yang kenal Baba Daud ni, dia panggillah terhegeh-hegeh duduk tepi tu. Baguslah, beradab dengan ulama. Sat lagi bila Baba Daud baca doa, dia pun aminkan. Habis tu barulah order makan. Selalu sebab saya masuk tahun ketiga, saya diangkat menjadi khadam. Sebab saya boleh bawa kereta semua, khidmat dengan Tok Guru. Masuk tahun ketiga dah boleh jadi ahli khidmah. Khidmat, bawa baba, makan sokmo tuan-tuan. Tapi kelebihan dia, lepas sembahyang hajat, lepas order tu tuan-tuan, insya-Allah tuan kedai takkan minta duit. Ni ilmu siapa nak makan free. Ilmu siapa nak makan free. Pergi mana-mana kedai mamak, bentang sejadah. Boleh saya sembahyang hajat. Saya nampak pelik sikit kedai ni. Padahal gelap je, lampu tak buka. Saya tengok dari jauh nampak gelap, saya kata. Dia kata. Dalam hati kata memanglah gelap, lampu tak buka. Sembahyang hajat 2 rakaat. Sembahyang hajat. Lepas tu order makan insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kalau tuan tu kedai dia minta juga duit, tak tahulah. Ni saya bagi contoh perkara-perkara mencari adat. Banyak lagi. Cuma apa yang saya nak bagi faham ialah mencari adat ini suatu situasi ataupun sesuatu keadaan yang Allah Ta'ala zahirkan kepada wali-wali supaya pertama Tuhan nak jaga dua-dua pihak. Ada satu ulama tu dekat Fatani, orang panggil dia wali besar, orang panggil dia wali lah, wali keramat orang panggil dia. Wali keramat. Tapi maaf tuan-tuan, dengar saya mengambil istifadah atas dasar adab. Mulut dia huduh. Mulut dia. Kalau orang tak faham istilah mencari adat, mulut dia huduh. Kata orang lepas dia. Kata. Tapi berkat. Orang datang minta doa dan sebagainya, berkat tuan-tuan. Banyak alhamdulillah. Jadi maknanya, kata wali. Ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak tulis perkataan mencari adat, tuan-tuan takkan faham benda ni. Kata wali. Wali ni, tuan-tuan jangan anggap bila sebut wali je, baik, jalan bersopan santun, mulut penuh bahasa, pakai serban, Di Yaman, Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, kalau dia singgah ada sebuah tempat tu, terima kasih Bibi Ros. Dia singgah sebuah tempat tu, dia takkan berhenti, melainkan dia bersalam dengan seorang tukang kasut, serta cium tangan. Tukang kasut je. Tukang kasut, duduk saja kerja tukang kasut. Habib Umar kalau lalu tempat tu, singgah sekejap, cium tangan dia. Berkat. Tak mengajar, tak apa tuan-tuan. Kerja sebagai tukang kasut. Wali. Ni dipanggil mencari adat. Jadi apa yang dapat kita fahami dalam hashtag Santapan Rohani pada pagi ini, ingat, antara benda yang Allah Ta'ala rahasiakan, aku sembunyikan wali-wali di kalangan manusia. Kenapa Tuhan nak sembunyikan wali-wali di kalangan manusia? Supaya Allah Ta'ala pelihara kita dengan akidah dan tauhid yang benar. Jangan terlampau taksub sikit-sikit Tok Guru, ni anak nak periksa ni. Bukan kata salah benda tu, tapi ada gap dia. Ada caranya, ada adabnya. Jangan sampai kita melampau. Melampau. Jelas ke jelas? Tapi kalau benda itu baik dengan syarak, baik dengan adab, kebetulan jumpa orang soleh, pergilah minta doa. Mintalah buat air tawar dan sebagainya. Kerana, ni jawapan dia, kita tak tahu siapakah wali-wali Allah. Tak tahu. Itulah perkara yang tersembunyi, yang Allah Ta'ala sembunyikan. Habis. Dan yang kelima, sikit lagi. Apakah perkara yang Allah Ta'ala rahasiakan dalam 6 hal? Wa kitmal mauti fil umri. Tulis. Aku sembunyikan kematian di sepanjang umur. Allah. Aku sembunyikan kematian di sepanjang umur. Betul Saiful, tawasul, silakan. Perkataan ini perkataan yang terlebih maklum. Mati ni benda yang tak tahu. Sedangkan ketika ditanya kepada Nabi SAW, Nabi menjawab sama juga macam kes qiyamah. Yang ditanya tu lebih maklum. Supaya apa? Allah Ta'ala merahsiakannya supaya kita berjaga-jaga. Dan akhir sekali tuan-tuan, wa kitmas salatil wusta fis salawati. Dan disembunyikan solat wusta di dalam solat 5 waktu. Allah Ta'ala sembunyikan. Apa dia solat wusta?
Dah? Ha. Walaupun ada dua khilaf di kalangan ulama berkenaan solat wusta. Tapi cara saya kalau saya baca kitab ni, saya akan cenderung dahulu ibarat yang dibawa dalam kitab ini. Supaya kita tak keluar daripada mafhum yang asal. Dah? Sekejap. Dalam kitab ni dia syarah solatul wusta, apa dia? Panjang bab ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih bagi tuan-tuan yang terus like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Sekejap dah. Saya nak tengok dalam ni dia pegang pendapat yang mana. Supaya kita beradab kepada karangan ulama', itu kaedahnya. Allahumma Baik, saya tak jumpa tuan-tuan. Cuma biasa kalau kita merujuk kepada yang ditulis oleh para ulama' dalam kitab-kitab fiqh, Salatul wusta antaranya salatul asar. Dah? Walaupun terdapat khilaf di kalangan ulama. Sebab salatul asar ini tuan-tuan satu solat yang berada pada satu waktu yang bersibuk kita dengan dunia. Terlalu bersibuk kita dengan dunia. Maka Allah Ta'ala merahasiakan akan kelebihan solat itu di dalam waktunya asar. Jadi mudah-mudahan pendapat yang saya bawa datang tidak menyalahi daripada pendapat yang ditulis oleh ulama' dalam kitab Nasaihul Ibad. Sebab walau bagaimanapun saya tak jumpa lagi ibarat yang dia bawa datang. Jadi mudah-mudahan pendapat itu bersamaan. Keramat. Panjang lagi. Okey, baik, jumpa dah. Selanjutnya syarah dia ni, solat wusta yakni solat yang paling utama dan istimewa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam solat 5 waktu. Yang ni dia syarah solat 5 waktu. Nampak? Maksudnya agar manusia mencarinya pada semua solat. Tengok dah. Ada yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan solat wusta adalah solat asar. Yang macam saya sebut tadi kan. Itu pendapat yang kita biasa dengar. Bagaimanapun ayat 238 surah Al-Baqarah yang menyebutkan perkataan wusta mengikut ahli hadis bermaksud agar seluruh solat itu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sekhusyuk-khusyuknya. Wallahu a'lam. Tengok. Sebab tu alhamdulillah insting saya kuat. Saya ni kalau baca kitab, kita beradab dengan syarah ulama' itu terlebih baik. Supaya kita nak mendapat link yang besar daripada ibarat, kefahaman, penulisan dan juga penjiwaan yang Allah Ta'ala turunkan kepada hati pengarang. Jadi yang dimaksudkan solatul wusta di dalam ibarat ini ialah solat 5 waktu. Dengan tidak menyalahi pendapat yang lain. Kan? Saya sebut tadi, setengah pendapat ulama kata solatul wusta solat asar. Tetapi tak. Nasaihul Ibad, Al-Syekh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani mensyarahkan solat 5 waktu. Supaya apa? Kita buat betul-betul ke 5 waktu dengan khusyuk dan sebagainya agar kita mendapat rahsia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan sembunyikan. Tuhan tak tahu, kita tak tahu Tuhan bagi dekat waktu subuh ke, zuhur ke, asar ke, kebaikan yang Allah Taala rahsiakan daripada solat. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita dengari pada pagi ini, kita mendapat sedikit kefahaman, kita mendapat sedikit nasihat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkenaan 6 perkara yang Allah Ta'ala rahasiakan dalam 6 hal. Mudah-mudahan kita bersyukur kepada Allah. Ada part kita kena bersyukur, ada part kita kena redha, ada part kita kena tafakur, ada part kita kena muhasabah.
kerana setiap rahsia ini pasti ada hikmah yang Allah Ta'ala lakukan. Jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ini. Mana yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu pasti datang daripada kejahilan saya sendiri. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.